sifat marah sesama kita. Kenapa kita tidak mengekalkan kasih sayang itu? Pupuklah kasih sayang. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dijadikan kita ini berpasang-pasangan daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu rasa tenteram dengan dia. Litaskunu ilaiha. Tuan-tuan, bukan senang untuk seseorang itu jatuh cinta, bukan senang untuk seseorang itu menyayangi seseorang. Bukan senang. Siapa pernah jatuh cinta pada pandangan yang pertama? Adakah memang sama dengan ku punya cinta yang kini ku alami sendiri? Oh, kini aku tertanya-tanya, siapa pernah jatuh cinta? Makan minum tak sudi, tidur pun apalagi, suka dan duka silih berganti. Bila Allah Ta'ala berikan kepada kita kasih sayang, sama ada kasih sayang itu berbentuk cinta, kasih sebagai seorang kawan, kasih sebagai keluarga, ibu bapa, anak beranak dan sebagainya, itu merupakan rahmat daripada Allah. Kerana adanya rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang ibu, kasih sayang, maka seorang ibu sanggup bersengkam mata untuk anaknya, sanggup bersusah payah untuk anak dia, mengandung, menggendong, menyusu, melatih, tidur tidak cukup, penat yang tidak berhenti, sementara anak tadi nak membesar. Tapi ibu tidak mengeluh. Itu nama dia apa? Kasih yang membawa kepada pengorbanan. Itu yang Sudirman sebut tu. Kasihnya ibu membawa ke syurga, membawa ke syurga. Kalau tidaklah ibu kita sayang kepada kita, tuan-tuan, dah di longkang mana dia campak kita. Kita bimbang, tuan-tuan, bila dah tak sayang, anak dibuang, anak dibungkus dengan surat khabar, dicampak dalam tong sampah, dilempar dalam sungai. Anjing gonggong, ulat, semut menghurung anak tadi. Kerana kasih sayang daripada seorang ibu telah hilang. Tetapi kasih sayang seorang ibu, tuan-tuan, dia sanggup mengorbankan, bukan kata harta untuk anaknya, nyawa pun dia sanggup korbankan untuk anak dia. Kalau buah pinggang jadi galang ganti, dia sanggup dermakan buah pinggang pada anak dia. Kalau mata ni boleh galang ganti untuk anak dia, mata ni pun dia beri kepada anak dia. Darah jangan cakap, ni mak. Tapi kita bimbang, tuan-tuan, bila mak sudah tidak kasih kepada kita, hilang sayang mak kepada kita, kerana kelakuan kita, kerana perbuatan kita, kerana derhakanya kita, tuan-tuan, hilang kasih sayang, maka anak tadi mula dipanggil sebagai anak yang derhaka. Dan bila sebut anak yang derhaka, balasan Tuhan sentiasa akan berada menghampiri kita.
Jangan sampai kita bertukar nama daripada anak yang disayang, anak yang dibelai, bertukar kepada anak yang dibenci dan anak yang dianggap sebagai derhaka. Kerana anak yang derhaka ini, tuan-tuan, Allah murka, malah tidak boleh mencium bau syurga. Salah satunya ialah uququl walidain, orang yang menderhakai kedua-dua ibu bapanya. Kasih seorang ayah sanggup berkorban dan bersusah mencari rezeki, memastikan anak cukup serba-serbi. Walaupun ketika ibu meminta wang, anak nak beli baju, anak nak beli handphone, anak nak beli macam-macam, ibu minta mewakili anak, dan ayah tadi diam. Abang, anak kita tu nak beli buku. Abang, si Johan tu nak beli handphone baru. Abang, si Minah tu nak pergi kursus. Abang, si Intan tu nak pergi lawatan. Di hujungnya apa? Di hujungnya ialah wang. Minta wang. Dan ayah tak cakap apa. Kalau jenis ayah isap okok daun, tuan-tuan, dia teruskan usap okok daun. Dia cakap tidak pun tidak, dia cakap ya pun tidak. Besok lusa insya-Allah dia bawa lah wang untuk mak, untuk isteri, beli barang pada anak. Kadang-kadang bapa sakit, dia menyembunyikan kesakitan bapa. Anak tidak tahu bapa sakit. Kadang-kadang bapa tidak bagi tahu yang dia sakit, atau mungkin anak tidak mau ambil tahu yang bapa dia sakit. Dia tanggung kesakitan dia, memastikan anak dia berjaya dalam pelajaran. Yang dia nak ialah anak dia berjaya dalam hidup. Dan bila dia sayang pada kita, dia doa pada kita. Tetapi kalau ayah sudah hilang kasih sayang, berapa banyak ayah yang kecewa, yang hilang kasih sayang pada anak dia. Maka pada masa itu, doa yang baik kadang-kadang sudah bertukar kepada doa yang tidak baik. Perhatian yang diberi sudah bertukar dengan hilangnya perhatian. Dan akhirnya keluar daripada mulut ayah, lantak kamu, biar kamu. Hilangnya kasih sayang seorang ayah. Yang seterusnya, tuan-tuan, yang menyayangi ialah Assalamualaikum Ustaz, saya je ke nampak malam ni atas mata Ustaz macam bercelak warna pink. Ya ke? Saya pun tak tahu, tuan-tuan. Warna pink, mulut pun warna pink juga. Mungkin lighting lah, tuan-tuan, ya. Dalam studio kita ni penuh dengan kamera. Jadi kalau tuan-tuan datang ke studio kami ni, macam-macam lampu di atas kepala saya ni, tuan-tuan, naik panas ni, berminyak-minyak muka saya ni. Tuan-tuan tengok hidung saya ni pun dah bersinar-sinar kan, berkelit-kelit. Kalau di studio dia orang touch up, sini siapa nak touch up, pandai-pandai kau lah, minyak ke tak minyak pulang lah pada kau, tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan yang saya hormati, sayangnya seorang isteri kepada kita, Allahu Akbar. Bila isteri sayang, rumah tangga kita ceria sangat. Serba-serbinya sempurna, seronok. Rumah bersih, anak-anak terjaga, makan minum siap, bilik tidur cantik, pinggan mangkuk tersusun elok. Kenapa? Sayang. Baju suami nak kerja siap, anak-anak nak ke sekolah dah siap. Sayang seorang isteri.
suami dia susah, dia sanggup keluarkan gelang dia. Ni, keluarkan gelang ni. Suruh suami gadai, suruh suami jual. Janji suami boleh mencari nafkah, mencukupkan belanja. Sayang seorang isteri, dia takkan biarkan seorang suami dia susah. Dia sanggup bersengkam mata buat kuih untuk meniaga malam pagi besok. Bangun pagi-pagi masak nasi lemak bungkus dengan daun pisang. Dia sanggup buat. Sanggup dia. Dia sanggup jual barang daripada rumah ke rumah. Sekarang kita kata online. Sanggup dia. Pasal apa? Pasal dia sayang pada suami dia. Tapi bila hilang sayang seorang isteri, rumah tangga tadi akan jadi malap. Rumah tangga tadi akan jadi tak seronok. Cahaya keseronokan, cahaya kebahagiaan itu telah hilang. Bertegur tidak, asyik marah, kasar. Malah dengan anak-anak pun dia akan jadi kasar. Bila dah tak sayang. Seorang suami yang sayang pada isteri dia, dia sanggup bersusah payah. Janji isteri dia hidup senang. Dia tak gamak nak tengok isteri dia tidur dalam keadaan berendam air mata. Dia takkan biarkan isterinya dalam keadaan menderita. Sayang seorang suami, dia tak boleh dengar isteri dia cakap sakit. Dia tak boleh dengar isteri dia kata, abang kalaulah dapat benda itu. Dia tak boleh dengar. Dengar aja isteri cakap nak itu nak ini, dia akan usahakan untuk membelinya. Dia akan usahakan juga macam mana pun untuk mendapatkannya. Ni kasih sayang seorang suami. Saya pernah jumpa seorang suami yang membela isteri dia. Dia ambil cuti 3 bulan tanpa gaji semata-mata nak bela isteri dia yang bersalin. Segala-gala diuruskan. Sayang dia. Ada yang sanggup berhenti kerja sebab nak membela isterinya yang mengidap kanser. Dan dia jaga isteri dia, sampai isteri dia meninggal dunia. Tuan-tuan yang saya hormati, tetapi bila sayang seorang suami sudah hilang, kaki naik, tangan naik, mulut naik, yang akan dapat kepada seorang isteri ialah penampar, terajang, tumbuk, penyapu, halau, ditarik rambut dan sebagainya. Allahu Akbar. Inilah dia tuan-tuan asam garam dalam kehidupan. Bila sudah tidak sayang lagi, segala kemesraan, segala kebahagiaan akan hilang daripada kehidupan kita. Sedang penonton yang saya hormati, sebab itulah kita kena pelihara kasih sayang. Nombor 1, kita pelihara kasih sayang. Belai elok-elok. Bagaimana nak memelihara kasih sayang? Sebab itu di dalam kitab, misalnya di dalam kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis, salah satu cara nak mengekalkan kasih sayang di antara kita suami isteri ialah mengekalkan malu. Suami dan isteri masing-masing malu lagi di antara satu sama lain. Malu nak tinggi suara, malu nak berpakaian selekeh, malu nak comot, malu nak kentut pergi jauh-jauh. Serba-serbinya masih lagi malu. Mengekalkan malu tu, itu orang tu sekarang sebut sebagai romantik.
Sekarang kadang-kadang perasaan romantik sudah hilang. Bersegak-segak di hadapan suami, di hadapan isteri dah tak ada dah sekarang. Dengan pakaian lusuh, rambutnya terburai sana, terburai sini. Dia tak jaga penampilan dia. Yang kedua, pelihara kasih sayang ni apa dia? Bagaimana kita mengingati balik saat-saat kebahagiaan, kemesraan kita? Sebab itu seorang ayah, seorang ibu kena jaga kasih sayang terhadap anak-anak. Kenang balik, ingat balik apa yang telah kita lalui dengan anak-anak, supaya anak tidak lupa asal usul, supaya anak-anak tidak lupa daripada mana kamu datang. Kadang-kadang sekarang ini kerana terlalu sibuk, bila dah terlalu sibuk, mak bapak tak sempat nak cerita kisah yang dulu-dulu. Along waktu kecil macam mana, Angah waktu kecil macam mana, tak sempat nak cerita tuan-tuan. Tak sempat nak cerita, sibuk sangat. Sedar-sedar anak-anak dah besar semua. Ambil masa dalam sehari, dalam seminggu, beberapa hari, beberapa waktu untuk kita menostalgiakan balik macam mana kamu dulu waktu sekolah, macam mana waktu ini, macam mana. Yang seterusnya, bagaimana supaya kita ini dapat kasih sayang itu dikekalkan, pupuk kasih sayang. Sekarang dah kita buat macam-macam bentuk memupuk kasih sayang, tapi memupuk kasih sayang yang tradisional, yang kita tak boleh lupa, yang kita tak boleh tinggalkan ialah berjamaah. Solat berjamaah, makan berjamaah, baca Quran berjamaah, berkebun berjamaah, tengok televisyen beramai-ramai. Tetapi bila kita meninggalkan berjamaah, solat sendiri-sendiri dah, baca Quran terpulanglah pada engkau, maka tuan-tuan akan lihat bahawa anak-anak mula menjauhkan diri daripada kita. Suami isteri yang jarang berjamaah, kadang suami duduk di kebun lebih lama daripada duduk di rumah. Semayang pun dah tak tentu hala dah. Dulu semayang juga berjamaah, tapi sekarang dah tak berjamaah lagi dah. Maka sedikit-sedikit kita mula meninggalkan kasih sayang. Bila kita pupuk tanah, bila dipupuk jadi elok. Pokok bila kita pupuk dia makin subur. Tapi kalau kasih sayang tidak dipupuk, maka kasih sayang ini akan berkubur. Kenapa saya pilih tajuk ini tuan-tuan? Saya memilih tajuk ini sebab saya sudah perhatikan dalam 5-6 bulan ini, ramai yang datang jumpa saya yang mengadu masalah rumah tangga, terdiri daripada warga mas yang telah melayari perkahwinan 30, 55 tahun, 40 tahun, mencecah umur 50, mencecah umur 60, sudah bercakap soal cerai, sudah berfikir di dalam hati untuk berpisah. Kurangnya komunikasi, kurangnya mengambil berat, kurangnya memberi perhatian kepada pasangan masing-masing. Malah ada mak bapak yang mengadu anak-anak dah tak balik. Tambah-tambah sekarang dengan alasan PKP, lagilah digunakan alasan itu untuk tak nak balik. Saya bimbang tuan-tuan, PKP yang mendatang kepada kita pada saat ini mendatangkan satu bentuk perasaan yang dipanggil sebagai stres, yang dipanggil tekanan jiwa, tekanan rumah tangga.
Dan kita boleh lihat kadar perceraian yang tinggi sepanjang tempoh COVID-19, sepanjang tempoh pelbagai jenis PKP yang dilaksanakan. PKP dilaksanakan kes meningkat juga, tak selesai juga orang yang kena COVID. Tetapi kesan lain yang datang daripada itu, kita belum melihat daripada sudut ekonomi, sosial. Kita melihat daripada sudut kasih sayang rumah tangga. Kerana perkara kasih sayang rumah tangga ini, menstabilkan rumah tangga ini banyak faktor. Faktor wang, faktor ekonomi juga memainkan peranan. Macam setengah orang, walaupun dia ada PKP, gaji dia bulan-bulan tetap masuk, tak dipotong pun. Bagaimana dengan orang yang tidak ada gaji bulan, gaji hari, yang kerja sendiri, yang kerja swasta, yang betul-betul terjejas? Sampai bila kita nak bagi bantuan? Setakat mana bantuan kita boleh bagi? Mereka sudah ada pendapatan mereka selama ini, tetapi bila dibuat perkara-perkara ini, kesan dia besar terhadap keluarga, tuan-tuan. Ada yang mengungut, bila duit tak ada, suami terpaksa bekerja cari lebih, bekerja lebih masa. Akhirnya isteri mengadu, suami tak ada masa di rumah. Ada pula dia kata, ustaz, isteri mengadu, dia pula kena tanggung keluarga sebab suaminya dibuang kerja, dan suami dia malu nak minta kerja kerana faktor usia. Umur dah 40, 50, apa lagi nak minta kerja, bawa CJ pergi minta. Nak berniaga tepi jalan, mana nak raya, nak berniaga apa? Musim hujan sekarang ni, nak berniaga air, penuh balang tu dengan air hujan. Akhirnya timbul kerusingan. Maka bila tengok anak jadi benci, bila tambah pula anak tu kuat makan, menangis pula rajin, minta itu minta ini, mula tangan dah naik. Isteri tu pula duk beletek, suami pula beletek. Isteri mengeluh pada suami, dia makin teruk bekerja. Maka pada masa itu mulut akan naik, tangan akan naik. Dan kita tak heran hari ini kalau kadar perceraian yang berlaku sepanjang tempoh PKP ini mencanak-canak naiknya. Dan kita juga tidak heran kes-kes membunuh diri juga tinggi dalam tempoh ini. Sebab itu sidang penonton yang saya hormati, ada pasangan yang warga emas yang datang menemui saya bukan masalah wang. Bukan. Masing-masing ada wang. Wang pencen ada, wang simpanan ada. Tetapi saya lebih melihat kepada soal cemburu. Saya tak tahu, tuan-tuan, mungkin kalau sampai peringkat 50, 60, cemburu makin kuat atau apa. Saya tak sampai lagi umur 50, jadi saya tak dapat nak bayang, tuan-tuan. Bayangkan umur 60 cemburu, 70 cemburu. Mungkin dia melihat pasangan dia walaupun umur dah 60 lebih tapi masih segak, masih ganteng, dan dia pula tengok dia makin sana kecut sini kecut, dia takut beralih arah. Maka dia mula nak mengawal suami dia, mula nak kontrol. Maka pantang pula pada si suami untuk dikawal dan dikontrol. Berlaku pertelingkahan, berlaku. Dan suami pula minta dilayan macam muda-muda dulu, dan dia lupa yang isteri dia itu sakit lutut, sakit pinggang, gout,
Malah ada yang kita datang jumpa dah 3 tahun tak bercakap, padahal duduk dalam rumah sekali. Bila anak-anak balik ke rumah masing-masing, mak bapak tak bercakap, suami isteri tak bercakap. Mereka hanya bercakap bila anak-anak mereka balik. Maka salah seorang daripada mereka jadi stres, minta sakit, buat-buat sakit supaya anak-anak boleh balik ke rumah. Dan bila anak balik, baru mereka boleh bercakap. Baru mak bercakap, bapak bercakap dengan anak-anak. Dan mereka berlakon seolah-olah mereka itu memang mesra. Dan bila anak-anak habis cuti balik ke kampung rumah mereka balik, maka suami isteri tadi balik pada asal. Ini pun saya jumpa, tuan-tuan. Bayangkan 3-4 tahun tak bercakap. Masak, letak atas meja, nak makan-makan, tak makan sudah. Kadang suami makan di kedai, isteri melanguk di rumah, nak masak apa ni, lauk tak ada. Kadang isteri masak untuk dia seorang, untuk suami tak ada. Nak tidur sekali memang haram, tidur tak ada dah. Seorang di sofa, seorang di katil, seorang bilik belakang, seorang bilik depan. Sedangkan pada saat-saat sebegitu, tuan-tuan, kasih sayang sangat diperlukan untuk tolong menolong di antara satu sama lain. Ada yang saya jumpa, tuan-tuan, yang mak tak seronok dengan suami, dengan bapak dia. Maka mak pergi ke rumah anak, dia rasa seronok tengok cucu, seronok main dengan cucu. Tetapi anak pula tak suka mak datang, menantu tak suka mertua datang. Balik ke kampung, stres balik, menangis balik. Inilah dilema yang berlaku dalam masyarakat kita. Tuan-tuan yang saya hormati, pengalaman-pengalaman yang saya jumpa ini, terutamanya di saat COVID ini, tuan-tuan, betul-betul menakutkan saya. Kerana perceraian, pergaduhan, pertelingkahan, sakit jiwa, stres bukan hanya berlaku kepada pasangan yang baru berkahwin saja, malah tetap berlaku kepada pasangan yang telah mencapai usia emas, mempunyai cucu, pun terlibat dengan krisis ini. Tuan-tuan yang saya hormati, jadi mari kita pupuk balik kasih sayang. Dan pupuklah kasih sayang itu sebagaimana yang lakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jangan menimbulkan perkara-perkara yang membolehkan timbulnya, wujudnya perasaan hilangnya kasih sayang, seperti marah, seperti curang, tidak memberikan nafkah, zalim, dan pelbagai lagi. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang menahan amarahnya, wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan manusia yang lain, maka Allah Ta'ala menyukai dengan orang yang berbuat baik. Sedang penonton yang saya hormati, marilah kita memupuk kasih sayang kita dengan cara jangan menimbulkan perkara-perkara yang membolehkan kasih sayang itu hilang. Janganlah marah sangat. Kalau marah pun sikit-sikit udah lah. Ingat,
jangan sentuh, diangkat kaki tangan waktu marah, dipukul, ditolak, diterajang, jangan. Sekali tuan-tuan tampar isteri tuan-tuan, sampai bila-bila dia ingat. Dia ingat tu, kita tampar pipi dia, dia ingat. Serupa juga akak-akak. Jangan bila marah suami sebut mak dia, sebut bapak dia. Sensitif. Kawal kemarahan kita. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran suratul A'raf ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazgh fasta'iz billah innahu sami'ul alim. Dan jika kamu berhadapan dengan godaan syaitan, maka berlindunglah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kerana kerja syaitan ini tuan-tuan, memang nak bagi kita putus kasih sayang. Bukan setakat kasih sayang dengan anak-anak, kasih sayang dengan mak bapak, suami isteri, kasih sayang sama-sama kita. Kita tengok berapa banyak orang yang hilang kasih sayang di dalam komen-komen di Facebook kita. Memaki, menghamun, mencerca, menista. Kalau kita sayang, kita takkan buat macam itu. Dia saudara seagama kita, dia saudara seislam dengan kita. Kadang-kadang tuan-tuan timbul perasaan sedih dalam hati saya bila orang kutuk saya macam-macam, tuan-tuan. Bukan saya tak baca komen-komen tu, saya baca. Saya rasa di antara orang yang paling teruk kena saya lah. Antaranya bila saya ajak mengamalkan sunnah Nabi, balik pada Quran dan hadis, makan habatus sauda, madu lebah, makanan herba dan sebagainya, kena kau-kau, tuan-tuan, sekutuk-kutuknya. Kalau kita faham kita adalah saudara seagama, tak sampai hati, tuan-tuan, kita nak kutuk orang. Tapi itulah sifat kita. Tapi saya redha, lambat laun orang akan kaji balik apa yang saya cakap, orang akan tengok balik apa yang saya cakap. Dan saya rasa sekarang orang mula berfikir dengan apa yang saya bagi tahu dulu-dulu. Dulu orang tak sentuh, saya je sentuh. Sekarang saya rasa ramai orang yang dah sentuh, dan orang boleh nampak lah apa yang saya cakap dulu-dulu. Jadi tuan-tuan, kerana sayanglah kita menegur, kerana sayang kita menasihati. Tetapi kalau kita sudah tidak ada perasaan sayang, saya rasa kita dah tak ada sifat nak menegur, kita dah tak ambil sifat mempedulikan orang lain lagi. Kalau itu sudah berlaku dalam jiwa kita, maka tuan-tuan, hilanglah satu anugerah yang Allah Ta'ala bagi, nama dia kasih sayang. Dan bila kasih sayang telah hilang, maka akan berlakulah kerosakan, huru-hara, zalim menzalimi, benci membenci. Dan tidak heran tuan-tuan, berlaku pada satu tahap bunuh membunuh di antara satu sama lain. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, Latifah Muhammad Nafi, dia kata, dah tua-tua Ustaz, janganlah terasa hati. Maksudnya Hamid betul, Ustaz berani kerana benar, tegur kerana sayang. Yati Din, Mariani, Omar, bersabar Ustaz. Faizah Ma'asum, betul tu Ustaz, tabahnya Ustaz dengan ujian ini dari Hani Latif. Betul, berani kerana benar. Ia Mia Razak, Iza Mia Razak, Zarina Abu Hassan, Assalamualaikum semua, mudah-mudahan syurga untuk kita. Farid Izham,
Ustaz sihat, alhamdulillah. Siti Arija teruskan menegur. Nazid Ad, Ustaz janganlah bersedih, la tahzan. Pai dot Allah sayang Ustaz. Belanja lagu Rahsia Pohon Cemara Ustaz, Abu Fawwas. Berkurun lama ku rasakan cintaku padamu. Kerana gairatu laksana di singgah sana, di Tasik ini pepohon cemara yang teguh meninggi. Rahimah, mah Ustaz janganlah sedih. Ustaz nak tegur ibu bapa yang tak solat macam mana? Tegur je lah. Mak bila nak semayang? Ayah bila nak semayang? Mak jom semayang. Ayah nanti maghrib kita jemaah. Mak nanti semayang isyak saya jadi imam tau. Macam-macam benda boleh kita ajak mak bapak kita untuk menunaikan solat. Tambah-tambah saat-saat PKP ni banyak duduk di rumah. Yang Farida Ustaz Hero Malaya kan? Hero Malaya Rosyamno tuan. Fadil Osman, terima kasih. Go Ustaz Faizal Abdul Manaf. Tu lagu Mama Exist tu Ustaz. Ya, tiada kasih sayang hilang segalanya. Pujaanku, pujaanku, impian hatiku, sungguh cantik, sungguh murni, menawan jiwaku. Sarah Ahmad, salam, sabar ya Ustaz. Ustaz, lagu favorite group. Lagu favorite group, lagu aduh sakit. Tu lagu sakit. Lagu favorite group. Lama kan tak dengar lagu. Lama tak dengar lagu favorite group. Cuba tuan-tuan pai dot berkenan dengan baju Ustaz. Orang bagi, orang dari Thailand bagi. Orang daripada Thailand bagi. Yang mana faham Ustaz Muhammad Kamal Kamarudin. Betul ke Ustaz masalah keluarga meningkat masa PKP? Ya, saya akui banyak yang jumpa saya. Ya, stres, masalah duit, sewa rumah, makan dan sebagainya, banyak. Ustaz sebab tu tak adalah apa nak sebab-sebabnya. Okey, Siti Saharati, Ustaz, kadang-kadang kita tegur kaum keluarga termasuk anak kita nak berubah, suruh kita yang ubah sendiri. Aduh, sabarlah. Okey, Ustaz Diuk terbaik Mahani. Setiap kali tegur ibu bapa tak solat wala cara baik tapi dia orang sentak pula, tak apa. Jangan kasar. Jangan tinggikan suara. Ajak pelan-pelan. Dia sentak ke dia tak sentak tu dia punya pasal. Ya, tapi kita tegur dengan cara yang hikmah. Ustaz, sekiranya ibu kita tak ajar kita, tak sempat nak baca, tak sempat Ustaz, suara Ustaz lain dah. Tapi apa pun jangan risau Ustaz, ramai yang support Ustaz. Ustaz semakin berumur semakin segak. Pakai botox. Putih-putih Diuk ganteng, happy aja ya. Dari Borneo, Indonesia. Terima kasih. Pai dok Ustaz ada gaya jadi kaunselor. Saya dalam setiap hari saya ada temu janji. Hari ni pun banyak temu janji. Besok pun ada. Itulah kerja saya tuan-tuan. Saya dah layan orang dah berpuluh-puluh tahun. Menjadi pendengar saja, menjadi pendengar yang setia. Okey, sebab banyak orang yang nak cerita pengalaman dan sebagainya. Okey, apa yang Ustaz cakap tadi sekarang telah terjadi pada saya Ustaz. Mariani, lagu Ingin Bersua. Ku tak ingin menangis lagi. Lagu Ingin Bersua dari DJ Dev kan. Ingin bersua dengan Dinda yang ku puja. Ustaz nyanyi lagu Ma'ruf. Langkah ini seakan terhenti-henti depan kelabu. Ustaz jual apa tu Ustaz? Lah Latifah Mak Napi takkan tak tahu Kazim Koko. Takkan tak pernah tengok Facebook live saya kan. Kazim Oat di belakang ni dengan kismisnya, dengan jus durian Belandanya. Jadi macam-macam lah. Boleh layari di FB Sinar. FB Sinar Al-Barakah. Ulang balik, FB Sinar Al-Barakah. Ataupun boleh hubungi Zalina Abdul Aziz yang sedang komen sekarang ni tuan-tuan. Norma no, sejuk hati tengok Ustaz. Ingat norma baru.
Produk ustaz tak ada ke jual dekat Shopee Mall? Tak ada. Tapi dalam Shopee insya-Allah ada. Insya-Allah ada. Mariamah Syukri ustaz, apa hukumnya kalau adik-beradik ambil harta kita tanpa minta kebenaran? Dosa lah. Kan? Makan tak boleh. Ustaz dah tak boleh cover lagu, ustaz nak nangis, suara ustaz pun dah lain. Rahmat Eka Matra ustaz, Rahmat Eka Matra. Okey. Kita tempuh segala rintangan, namun tewas akhirnya. Kita telah mencuba segala. Okey, Durian Musang King ada ke ustaz? Tak ada. Musang King nanti saya cari. Okey, Zarina Abuasa, ustaz semua lagu boleh nyanyi. Minta ya, minta sementara saya ada mood. Minta. Pakat minta lagu pula dah kat ustaz. Nasib ustaz pun layan. Yalah, hiburkan hati kan, hiburkanlah hatimu. Rahmat Ika Mitra, Hajijah Jais, itu adalah lagu permintaan saya. Lagi-lagu ustaz, mintalah lagu supaya kita dapat hilangkan sikit stres kita ni kan. Ustaz, lagu Raihan, iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Itu lagu dari Raihan. Pening dah mula ada durian ustaz. Kalau boleh hantar lah. Hantar Siti Arja Wardati, Permata untuk isteri. Lagu mana? Lagu sampai ke hati. Mana ni? Lagu Pelangi Senja. Tak sempat. Banyak sangat lah tuan-tuan, bidadari syurga apa semua kan. Tuhan sengaja menduga kita daripada Nash. Ustaz belanja lagu Oh Ibu. Oh Ibu. Sedih pula dengar sahabat kita tadi, tangan dia patah pula tuan-tuan. Ustaz lagu Ella. Lagu apa? Ramah-ramah. Lagu ramah-ramah ke ustaz? Lagu Jamal satu ustaz. Mari menyusun seroja bunga seroja, hiasan sanggun remaja, putri remaja. Ustaz, lagu rock satu. Lagu rock. Kain putih yang ku berikan padamu kian jatuh. Kan lagu lama tak dengar lagu kan. Lagu Raihan sudah, lagu Sumayyah. Okey, jeritan batinku dengar. Oh, jeritan batinku. Lagu Hai Amir satu ustaz. Ingin ku milik kasih ayu jelita, wajah cantik berseri sinar cahaya. Lagu peperangan ustaz Ahmad B. Teng teng teng. Gede. Okey ustaz, kuch hota hai, tum pas aaye, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए. Lagu dari sinar mata, keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora. Ustaz, kesian kat orang bukan warga negara nak pergi solat tak boleh Yalah, susah cakap tuan-tuan. Saya nak cakap, saya bukan ahli. Kita minta pada Allah, Allah pelihara kita dari bala, daripada bencana. Bak semayang, bak sunnah Nabi,
Mudah-mudahan Allah pelihara negara kita, rakyat kita, dan Allah berikan kesabaran kepada sahabat kita di Sulawesi sekarang. Saya pun cakap banyak, orang tak suka, orang hentam saya, tuan-tuan. Saya bukan ahli, saya bukan ulama. Tiba-tiba kau sekena. Saya cuma takut Allah Ta'ala turunkan musibah yang lagi dahsyat pada kita. Dah, tuan-tuan, saya bukan ahli, mereka lagi ahli. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.